malam kepada yang saya hormati terutama penceramah kita pada malam ini Puan Fatin Asha, kemudian Cik Aikal, juga saya hormati dan alu-alukan rakan setugas lah kira Cik Fitriah Kintan, juga kaunselor SMK Seksyen 24 Puan Suzy, dan sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini dan seterusnya pada para pelajar lah. Difahamkan mungkin ada USG 23, ada SMK Seksyen 24, ada USG 12, ada SS 17, mungkin ada juga SMK Seksyen 16 Shah Alam. Dan pada kalangan ni juga ada mungkin ada Form 1, mungkin ada Form 2, Form 3, Form 4 dan juga Form 5 ataupun yang sedang menduduki SPM. Okay, selamat datang. Kalau ada masa ruang lagi, boleh jemput kawan-kawan join sekali. Kita bertuah pada malam ini kita bersama dengan penceramah kita Puan Fatin dan Cik Aikai datang daripada McDonald ya. Yang selama ini kita kenal McDonald ni untuk kita makan, kita order benda yang kita suka lah. Quarter pounder lah. Tapi tadi nak cari apa, teh hijau habis pula ya, green tea habis, sold out kat Shah Alam kan. Style kan, tak merasa lagi orang kata sedap-sedap kat Twitter kan, tak merasa lagi kan. Dekat ni rasa sedap yang dekat Family Mart je kan. Family belum rasa lagi. Asal nak beli queue panjang Syeduk belum. Itulah tu. Sebab dia limited kan, datang sekali-sekala, so once habis. Okay, oh dia limited. Dia season lah. Okay, insyaAllah kita akan bersama dengan penceramah kita berdua. Jadi kita akan cuba buat dua hala lah. Joel boleh tanya saja kan, boleh tanya saja darat kepada penceramah kalau ada apa-apa persoalan, sama ada tanya bersemuka ataupun macam ni lah, buka you punya mic ataupun tulislah dekat chatting tu. Tapi saya cadangkan tu cakap kat mic lah, kadang chatting tak perasan dengan seronok bercakap, kadang penceramah je tak perasan apa yang ditulis dekat bahagian chatting tu. So, gunakan sebaik mungkin. InsyaAllah nanti cikgu akan bagi link pendaftaran dan sijil, dan simpan sijil itu untuk bukti sebagai kehadiran awak dalam aktiviti kurikulum, dan masuk dan bagi sijil kepada guru satuan masing-masing, satuan ataupun kelab yang awak nak wakili, untuk direkodkan sebagai mata merit sebagai pelibatan aktif dalam aktiviti kurikulum. InsyaAllah semua dapatlah Seksyen 24 ke, sekolah 17 ke, mana-mana sekolah saya akan bagi yang sama ni insya-Allah. Okey, so tanpa lengah masa saya serahkan kepada Puan Fatin, silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih juga kepada Cikgu Taufik terutamanya sebab first dah set upkan kita punya Zoom ni untuk sama-sama lah kita terangkan peluang kerjaya dekat McDonald's ni. Dan terima kasih dekat cikgu-cikgu yang join, antaranya tadilah cikgu daripada SMK 24, 22 kan. So malam ni kita nak terangkan lah tentang kita punya program dekat McDonald's untuk lepasan SPM. So untuk yang first ni Cik Haikal akan terangkan lah dulu. Okay, so saya serahkan pada Abang Haikal. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okay, terima kasih kepada Cikgu Taufik untuk buatkan this program pada malam ni, kan? Dan bagi kami pihak McDonald's sangat-sangat teruja, sangat-sangat berbesar hati kerana dipilih, okay, untuk sertai dalam program ni, okay. So terima kasih kepada Cikgu Fitria, Cikgu Suzy yang join sekali, dan terima kasih terutamanya kepada adik-adik yang hadir pada malam ni. Okay, so nama Abang Haikal, okay, you orang boleh panggil Abang saja, okay, dekat McDonald's. Walaupun bos besar macam tu, macam managing director pun dekat McDonald's, kita akan panggil gelaran abang atau kakak. Okay, itu disebabkan lebih mesra. Okay, kita tak ada kira pangkat lah. Maknanya kalau bos datang pun kita boleh panggil abang saja, so no issue. Okay, so saya akan mulakan dengan saya punya slide ni. So cikgu, saya minta izin untuk share saya punya slide cikgu. Boleh share je. Okay, baik cikgu.
Okay. So keluar. nampak tak? Tak keluar lagi. Keluar tak? Okay, alright. Okay. So okay adik-adik. Okay. So seperti mana saya rasa ada kebanyakan yang adik-adik dekat sini tahu mengenai program dekat McDonald. Kita cerita pasal McDonald je, selalunya orang akan cerita pasal makanan lah. Okey, cerita pasal makan, okey, cerita pasal tempat bersantai-santai, tempat lepak, okey. Okey, tapi sebenarnya dekat McDonald juga okey kita ada program, okey, program akademik, kita panggil program akademik vocational McDonald Malaysia. Okey, so hari ni okey khususnya untuk adik-adik yang lepasan SPM, okey, walaupun bukan lepas SPM, walaupun tak ada sijil SPM, walaupun tak ada sijil PMR, malah adik-adik tahu membaca, mengira, memahami, okey, dan meneliti, okey, itu pun dah cukup syarat-syarat dia. Okey, so hari ni Abang Haikal akan share sedikit sebanyak tentang program tersebut lah. Okey. Okay, so agenda kita pada malam ni abang tak nak ambil masa yang lama. Abang tahu korang letih, ada yang exam hari ni ke, ada aktiviti hari ni, so abang tak nak ambil masa yang banyak lah untuk malam ni lah. So first kali pengenalan tentang latar belakang McDonald Malaysia. So abang akan jelaskan pada kamu semua pengenalan sedikit tentang McDonald's. Okay, dan pengenalan tentang program vocational SDM yang ditawarkan oleh McDonald Malaysia dan aktiviti yang dilaksanakan oleh McDonald Malaysia. Okay, so ini adalah agenda-agenda yang abang akan terangkan. Okay, so first kali, okay, restoran McDonald dekat Malaysia kita dikenal sebagai gerbang alaf restoran sendirian berhad. Okay, dan jumlah restoran McDonald terkini terdapat sebanyak 321 di dalam Malaysia. Okay, so banyaklah 321, so semua negeri adalah. Okay. Alright. So ini adalah satu video daripada kita punya managing director. Okay. So kita boleh lihat video ni. Okay. Hi, welcome to McDonald's. Saya sungguh gembira untuk mengalukan kehadiran anda sebagai ahli baru program McDonald's kita. Seperti anda, kerjaya saya di McDonald's bermula di restoran. Saya amat memahami perasaan adik-adik sekarang. Anda mesti rasa gembira, takut dan gemetar. Namun jangan risau, anda tidak bersendirian. Kami akan membantu anda di setiap peringkat kerjaya anda di McDonald's. Semua mampu berjaya. McDonald's kita menganggap pelanggan sebagai tetamu. Seperti juga di rumah, kita melayan tetamu dengan penuh rasa hormat dan ceria. Sesungguhnya setiap warga McDonald's merupakan duta syarikat dalam segala apa yang kita ucapkan dan lakukan. Tidak kira sama ada anda kru, pengurus restoran, kaki tangan ibu pejabat atau saya sendiri, kita semua mesti memainkan peranan masing-masing demi kepuasan para tetamu kita. Dengan ini, budaya paling penting yang mesti diterapkan dalam setiap warga McD ialah sikap mengutamakan tetamu. Contohnya, bila tetamu memesan makanan, tentunya mereka mengharapkan layanan yang pantas, cepat dan mesra, serta produk lazat dan berkualiti tinggi. Jadi kita mesti berusaha sehabis baik untuk memenuhi kehendak ini. Jangan membuat kerja secara sambil lewa atau acuh tak acuh sehingga tetamu tidak berpuas hati. Ini akan menjejaskan pengalaman mereka dan mungkin menyebabkan mereka tidak mahu mengunjungi McDonald's lagi. Ingatlah, tanpa para tetamu, restoran kita tidak wujud dan kita semua tidak dapat mencari rezeki. Harapan saya adalah agar anda semua mampu menjadi kekangan McDonald's cekap dan produktif. Utamakan tetamu pada setiap masa. Siapa tahu, hasil usaha dan kerja keras anda juga mungkin menjadi pengarah urusan McDonald's pada satu hari. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Terima kasih kerana memilih McDonald's dan semoga anda menikmati pengalaman kerja yang terbaik. Ucapkan selamat berjaya. Terima kasih. Okay, so itulah kita punya pesanan daripada managing director kita lah. So ada sedikit yang info dia bagi tahu dekat situ, okay, tentang pengalaman pelanggan, okay,
So tentang bekerja dekat McDonald's. Okay. So ini abang cerita sikit latar belakang McDonald's Malaysia. Okay. So McDonald's pertama dekat Malaysia, okay, berada di Jalan Bukit Bintang. Itu adalah McDonald's pertama dekat Malaysia lah pada tahun April 1982. So sebanyak 321 restoran dalam Malaysia dan seramai 14,000 kaki tangan. 14,000 kaki tangan yang bekerja di McDonald's lah. Okay. So kita punya owner kita dekat kita punya Lion Horn, okay, Reza Group dekat Arab Saudi, okay, dan Malaysia Operating Company Gebang Alaf Restoran dan Azmi Jaafar adalah kita punya Managing Director. Okay. So kita McDonald's seramai 13.5 million customer kita akan serve dalam satu bulan dan kita bekerjasama dengan hampir 400 local supplier, okay, yang bersama-sama dengan McDonald's. Okay. Alright. So ini program Vocational System Latihan Dual National. Okay. So abang akan bagi tahu lah sikit. Okay. Okay, McDonald's telah diiktiraf, okay, daripada Human Resources Malaysia, okay, the first QSR dalam Malaysia yang ada training begini lah, okay. So 18 bulan, okay, kita adik-adik kalau training dekat dalam McDonald's selama 18 bulan, okay. So sebanyak sekarang dah hampir 206 restoran dah telah disertified untuk kita buat praktikal ni dekat dalam Malaysia. Okay. So program ni disokong oleh pihak Kementerian Sumber Manusia. Okay. So apakah program Vocational SDN? Okay. Program pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan. Okay. Model pembelajaran teori 30% dan kelas dan praktikal 70% di restoran McDonald's. Penganugeraan CJ Kemahiran Malaysia kepada apprentice yang tamat program. CJ Kemahiran Malaysia dalam bidang penyediaan dan servis makanan tahap 2 dan 3. Okay. So adik-adik bukan saja bekerja dekat McDonald's. Okay. Malah you bekerja dan belajar. Okay. So cuma 30% daripada tu teori dan 70% daripada tu bekerja dekat McDonald's. Okay. Lepas habis 18 bulan, okay, kamu akan dianugerahkan CJ Kemahiran Malaysia, okay, tahap 2 dan 3. Okay. Right. So ini adalah contoh, okay, CJ Kemahiran tahap 2 3. So memang kita ada chop Kementerian Sumber Manusia lah dengan GPK. Okay. Ada peluang untuk diorang, maksudnya mereka untuk sambung ke luar negara, McDonald's luar negara ada kita McDonald's luar negara? Oh belum lagi, tak ada lagi. Itu belum lagi. Okay. So semua dekat dalam negara. Kita masih lagi dekat dalam negara lah. Okay. Okay. So peluang objektif. Peluang kemajuan kerjaya bagi apprentice. Okay. Peningkatan tahap komitmen apprentice memberikan peluang kepada apprentice bagi menimba ilmu sambil menyediakan diri untuk bekerja dan membina kerjaya setelah tamat tempoh program, menyokong inisiatif kerajaan dan meningkatkan taraf hidup dan daya maju masyarakat Malaysia. Okay. So adik-adik pernah dengar kan macam college vocational lain macam Giat Mara, okay, dia sama juga macam kat McDonald, okay, dekat vocational McDonald ni, okay, adik-adik bila dah habis je, dah graduate that sijil tu, then adik-adik boleh membina kerjaya dekat McDonald juga, bukan sahaja cukup setakat tu. Okay, adik-adik dah habis je, okey lah, boleh dah habis sijil, dah tak ada, dah boleh keluar dan tak dapat kerja mana-mana. Tapi dekat McDonald kita membantu, okey, menyediakan juga untuk kerjaya. Okay, nanti kejap lagi abang akan bagi tahu apa kerjaya-kerjaya yang adik akan ceburi nanti. Okay. Right, so ini adalah salah satu, ini adalah tak sabar, ini adalah batch pertama. Okay, batch pertama SADN. So batch sekarang kita dah ada batch 60. Batch yang ke-60. Okay, seramai 700 pelajar dekat McDonald dah ada dah untuk apprentice ni.
Okay, so ini laluan latihan SADN. Okay, 72 minggu, 18 bulan, tahap 2, 9 bulan dan tahap 3, 9 bulan. Okay, langkah pertama, okay, penilaian pengetahuan dan langkah kedua penilaian prestasi. Ini dia punya laluan latihan dia lah. Dan perantis melengkapi buku laporan harian dan periksa oleh tantangan oleh coach. Setiap restoran ada coach. Okay, setiap restoran ada coach masing-masing. Okay. So inilah jadual, contoh jadual latihan. So kita ada, kita bukan bekerja atau belajar tak ada jadual, dan kita ada jadual khas untuk kita. So hari ni kalau adik, contoh kalau hari ni you masuk je dalam latihan ni, awak dah di schedulekan dah. Hari ni apa kerja awak, apa tugas awak, apa yang awak nak belajar. So kita akan go through that kita punya monthly activity calendar ni. Alright. So ini dalam kelas. So far ini sebelum PKP lah. Masa-masa PKP kita banyakkan online kelas lah, sama jugalah macam adik-adik belajar sekarang. So kita akan buat kelas macam ni je lah, online kelas. So practical, ini ke practical. Ini yang kita akan buat. Kita akan belajar masak bubur, kita akan belajar masak ayam, kita akan belajar masak bahagian grill, dan ada juga dekat bahagian servis, dekat drive-thru, okay, ambil order. So ada juga hari peperiksaan. So ada exam lah untuk dapatkan untuk last punya ni, last exam. Exam Okay. tu buat kat MACD ya? Macam mana? Exam tu macam buat kat MACD ya? Kat restoran MACD ya? Betul. Kita akan buat kat Medi juga, betul. Bila waktu je? Siang, malam? Siang, waktu siang. Exam waktu siang. Siang kan ramai orang? Actually kalau macam practical tu memang time tu. Memang kita live. Oh. Masa yang practical macam dia nak apa, kita akan test dia punya macam mana kita nak macam cara masak ayam semua, kita akan live kat situ. So memang time tu memang keperluan customer, dan itulah kita gunakan. Bukannya kita nak buat dekat dalam bilik ke apa ke, tak ada. Oh. Yang kertas tu bukanlah itu berapa persen je lah. Yang mana cikgu? Ada macam gambar dengan exam, ada kat Yang kertas ni. Yang kertas ni adalah exam bertulis pula. Dah ada 2 exam. Satu exam bertulis, satu exam untuk yang on floor punya. Oh, tu yang self apa semua tu lah. Okay. Betul. Tapi kalau untuk exam bertulis ni bukan kita boleh buat dekat MACD. Kita pun ada kita punya bilik training khas ataupun bilik peperiksaan khas. Sebab kita walaupun dekat dalam salah satu MACD, contohnya dekat McDonald's Mutiara Damansara, kita ada bilik mocha, bilik muffin. So bilik-bilik tu lah kita guna untuk exam. Selalu memang kita akan buat dekat Mutiara Damansara lah. Tapi kalau untuk area USJ ni dekat McDonald's Taipan tu sendiri pun ada juga bilik-bilik macam tu. So in satu McDonald's tu memang ada juga training room lah yang McDonald's provide. Dia memang selesa kalau kertas peperiksaan tu dekat McDonald's, but tingkat atas dalam bilik macam tu lah. Private memang sesuai untuk exam sahaja, sebab kita dah ada kelengkapan like kerusi, meja, kita dah ada projektor untuk yang bertulis lah. Okay, alright. Cikgu nak Michael tadi. Abang kat mana? Kejang pula tu. Keras. Kejang pula. Kejang pula dah. Line tak stabil. Tak stabil. Kat rumah ke Cik Aikal tu? Ke dekat restoran? Restoran bukan ada wifi kan? Dekat rumah ada wifi juga tu. Cari ke mana abang? Restoran dia ada wifi kan? Ada. Restoran McDonald ada wifi tanpa ada password. Masuk je kan? Tak apa, dia lah untuk masuk balik. Sebab kalau McDonald's ni memang tak risau kalau kita ada exam ke untuk adik-adik. Semua memang kita, actually McDonald's ni ada yang 3 tingkat. So bila 3 tingkat,
Dekat tingkat yang ketiga tu kita ada training room, kita ada meeting room, kita ada party room. So dekat dalam tu dia punya facilities tu memang semua lengkap. Projector, kita punya kerusi, meja, ironer, semua sedia ada dekat situ. Okey, Cik Aikal sambung. Continue. Dah terkeluar je ni. Betul lah. Tadi kejang siap. Okay. Alright. Okay, thank you Fatin. Okay. Okay, so okay, dan anak-anak murid sekalian. Okay. So, adik-adik, bukan sahaja McDonald, bukan sahaja kita asyik bekerja sahaja, okay. So, kita juga dekat McDonald pun ada activity. Okay. Adik-adik SDN pun boleh join, okay, aktiviti ni. Okay. Contoh aktiviti yang ada dekat McDonald. Pertama, crew annual dinner. Setiap tahun kita akan ada crew annual dinner. Okay, so adik-adik akan join. Kita akan buat crew piknik. Okay, kita akan pergi keluar, pergi contoh macam dekat Pili, kita akan buat aktiviti pantai. Okay, so kita ada crew meeting. Okay, kita ada bowling competition, fitness activity, staff retreat, friendly and friend night. So inilah aktiviti yang akan berlaku dekat McDonald. Okay, kita bukan sahaja asyik nak bekerja, asyik nak belajar, okay, malah ada aktiviti begini untuk kita retention, okay, untuk kita berseronok, bersuka-suka ada aktiviti ni. Okay. So selain daripada tu, McDonald juga bukan sahaja kejar je bisnes, okay, kejar je duit, nak serve customer je, bukan. Okay, so kalau adik perasan kita dekat McDonald pun kuat untuk buat aktiviti macam kemasyarakatan ni lah. Okay, kita ada aktiviti kita panggil dengan komuniti lah. Okay. So contoh macam kalau Raya Cina, kita sambut Tahun Baru Cina dekat rumah orang-orang tua. Okay. Kalau Hari Raya kita ada sambut Hari Raya dengan anak-anak yatim. Okay. Macam bulan puasa akan datang ni, kita akan buat molek dekat surau-surau berdekatan, masjid-masjid, kita akan buat. So itu aktiviti lah. Sama juga dengan Deepawali, kita akan pergi ke rumah-rumah orang tua, sambut Deepawali sama-sama. Okay. So adalah aktiviti yang kamu semua pun boleh join juga di aktiviti. Okay. Alright, so macam abang ni kriteria pemilihan. Okay. Jangan bagi tahu kalau ada macam saudara mara yang sepupu-sepupu ke yang tak habis belajar. Okay. Diorang pun boleh juga join. Diorang pun boleh join juga program. Okay, asalkan 4M, membaca, menulis, mengira dan memahami. Kesesuaian bekerja dalam industri pemakanan, ada sikap kerjasama, ada inisiatif dan bersemangat, ketepatan dan kepantasan, sikap ingin belajar dan ramah. Ada kriteria ni, diorang boleh. Okay, diorang boleh untuk join. Alright. So kita tengok video SDN ni bagi saya dia ada dua model pendidikan dan juga 7% untuk praktikal dan juga 3% untuk teori. Jadi masa saya nak pergi ke kelas tu saya excited sebab kita akan belajar benda baru, mendalami SOC yang baru. Dari sini kita akan mengetahui dan mentajamkan lagi ilmu saya dalam bidang McDonald. Saya dapat tahu tentang program SIDN ni daripada laman web. Saya masuk program SIDN untuk mendapatkan sijil tahap 2 dan 3. Dengan sijil ni boleh menjaminkan masa depan saya dan memperluaskan pengalaman saya dalam bidang F&B. Saya sangat suka bekerja di McDonald's sebab McDonald's beri saya makanan percuma pada waktu rehat seperti set ayam goreng dan juga air coklat. McDonald's telah menyediakan satu kelebihan iaitu medikal kepada SDN. Saya tak perlu risau jika saya ada masalah kesihatan atau kecederaan. Bagi McDonald's, kepuasan tetamu adalah sangat penting. Di situ saya dapat belajar cara nak handle customer punya komplain, customer punya feedback. Di situ saya akan pastikan customer pulang dengan senyuman. Antara kelebihan untuk program ini ialah dapat allowance. Allowance tu dapat membantu sara hidup saya kat sini. Selain itu saya juga dapat membantu kawan saya dekat kampung. McDonald bagi saya tempat penginapan hostel penuh dengan kelengkapan perabot. McDonald dan hostel sangat dekat untuk saya pergi kerja. Semenjak saya menyertai program SDN,
saya dapat mempelajari tahap berkomunikasi dan kerjasama yang baik. Dari situ saya dapat mencapai target restoran. Saya dapati perubahan yang ketara dalam diri saya mengenai disiplin dari segi tepati masa dan kebersihan diri. Saya juga perlu mengikut prosedur dalam McDonald dengan betul. Dengan ini, saya dapat meningkatkan disiplin saya dengan baik dan lebih lagi. Yang bestnya kami kerja dekat McDonald ni, kami diterapkan dengan komunikasi yang betul, kerjasama yang baik, SOP yang tepat. Kalau ada semua ni, kita boleh buat kerja dengan smooth dan operasi akan berjalan dengan lebih lancar. Salah satu tarikan yang saya pelajari daripada McDonald ialah budaya hospitality. Dengan itu kita dapat menarik customer untuk datang ke McDonald. Selain itu kita dapat meningkatkan kerjasama dan juga menghormati antara satu sama lain. Terima kasih McDonald kerana telah memperhatikan impian kami. Okey. Macam mana? Semangat tak? Rasa-rasa nak join tak ni? Okey, so abang teruskan lagi dah So langkah pembangunan perintis selepas program. Okey, macam abang cakap tadi. Okey, semestinya bila diorang dapat that sijil cukup. Setakat itu saja, tak ada. Okey. Korang boleh tengok dekat sini peluang kerjaya selepas tamat program. Okay, ini dah tangga kerjaya di McDonald. So kita ambil yang belah kiri dulu So you boleh tengok. So andai kata adik-adik semua dekat bawah tu SKM SLA Apprentice Program. Okay, tahap 2 you dah habis. Okay, 9 bulan. Lepas tu sambung tahap 3 pula dah 9 bulan, dah 18 bulan. Automatic adik-adik semua akan pergi ke kanan tu. Nampak? The crew trainer dan crew leader. Okay. So adik-adik tak perlu lagi lah nak jadi kru-kru dah. Terus automatik adik-adik semua akan menjadi kru trainer. Okay, dan kru leader. Okay, selepas tu nampak tak apa yang atas kru leader tu terus jadi assistant manager. Nampak? Habis je dapat berapa tahun je. Okay, kalau ni dah setahun hampir dekat 2 tahun, then umur adik dalam 17, 18 dah habis. So dalam 19, 20. Umur adik 19 atau 20 asyik dah jadi assistant manager dah. Wah, assistant manager tu dekat McDonald. Okay, so selepas tu adik tengok lepas assistant manager pergi ke department manager pula. Ambil masa dalam 2 tahun. 1 tahun atau 2 tahun department manager. Dan selepas tu nampak kenaikan tu kepada RGM. RGM tu adalah Restaurant General Manager. Okay, maknanya adik-adik adalah person in charge dekat dalam satu McDonald tu. Contoh dekat Bandar Sarjana Putra, McDonald Bandar Sarjana Putra. Okay, so adik adalah person in charge. So bawah adik ada department manager, ada system manager, ada crew leader, ada trainer dan crew. So adik adalah in charge dekat dalam restoran tu. Selepas tu senior RGM dan seterusnya lah operation consultant, operation manager dan director operation. Okay, so ini adalah laluan. Okay, kalau adik tengok dekat kalau tengok dekat bawah sebelah SDN tu nampak kru restoran. So lepas kru restoran, kru sama je. Ambil masa, dalam masa 2-3 tahun, setahun 2 tahun pun baru juga naik crew trainer, naik crew leader. Okay, tapi apa kebaikan dia, apa kelebihan dia, adik-adik ada sijil. Okay, sijil kemahiran tersebut. Okay. Ini paling awal umur? Paling awal umur boleh masuk program ni SLDN ni? 17 tahun. Kalau 16 tahun ni kita ada satu program di mana satu agensi kerajaan yang diorang yang akan ambil sendiri umur yang 16 tahun ni cikgu. Maknanya yang daripada KV kan? Betul daripada KV. So macam McDonald kita ambil 17 tahun lah. So lalu lepasan SPM. Ataupun tak ada SPM pun tak apa. Masa 17 tahun tu. Seperti ada 4M tu lah. Betul. Okay, so ini adalah prospek kerjaya di McDonald. Okay, so adik-adik kat sini kalau tengok Afika batch nombor 3, okay. Rosliana batch 3, Amina Ashura batch nombor 7. Okay, ini Shanita batch nombor 8. So ini adalah salah satu SADN punya pelajar yang telah dinaikkan pangkat kepada assistant manager.
Okay, dalam masa berapa lama? Dalam masa 2 tahun atau 3 tahun. Okay. Dia apa kriteria dia nak jadi assistant manager? So kriteria dia pertama sekali mestilah dia lulus lah dalam final exam. Okay. Final exam tu mesti lulus lah. Then bila dah final exam dah lulus, dia dah graduate, dia punya dah dapat CJ semua, then kita akan serapkan dia kepada crew leader tadi. Okay, dia dah jadi crew leader dan dia berjaya untuk mengetuai dia punya pasukan. Maknanya dia melatih kru baru, dia menjadi tulang belakang kepada manager-manager dan membantu untuk menjaga zone-zone dekat dalam McDonald. Okay, zone tu maksudnya ada zone production, ada zone service, dia membantu. So maknanya dia excellent lah. So dia akan pergi temu duga untuk dinaikkan kepada assistant manager dan dia akan jadi assistant manager. Itu kriteria dia lah. Okay. Right. So ini salah satu contoh lah. Kalau dekat branch tu siapa dia punya leader tu? Manager ke assistant manager je? Macam mana cikgu? Leader? Macam satu-satu pusat kan. Contohlah kita katakanlah dekat Putra Heights misalnya. Siapa yang in charge tu, adakah manager ataupun assistant manager ataupun macam mana? Oh, kalau salah satu branch tu, kalau in charge dia adalah RGM lah, Restaurant General Manager lah. Okay, ada RGM. Itu in charge dia. Ada RGM dia, ada atas dia lagi. Kalau assistant manager ni adalah assistant pembantu manager lah. Okay, so lepas atas pembantu manager, atas dia department manager. Lepas tu RGM, Restaurant General Manager. So kalau dalam kat McDonald tu tugas assistant manager ni apa dia? Apa dia punya scope job dia adalah dia akan run shift. Maknanya dia akan menjaga shift dia. Menjaga pengurus shift. Okay, setiap kalau kru lah kru biasa lah. Betul. Dia akan jaga shift lah, dia akan jaga dia punya people, dia akan jaga dia punya equipment, dia akan jaga dia punya produk, dia akan manage semua tu. Itu tugas-tugas sebagai shift manager lah. Betul. Dan untuk jadi RGM tu sebenarnya dia tak susah bila dia dekat assistant manager tu, dia dah take care of semua equipment, dia punya shift pun tak ada masalah, means dia dah excellent dalam, bukanlah excellent pun, maksudnya dia dah khatam lah orang cakap shift tu. Sebab kan assistant manager kalau in McDonald's ni dia punya sistem tu dia macam apa orang cakap dah ada task masing-masing. So once you jadi assistant manager, you dah ada you punya own task, you punya own focus. That's so tak susah lah untuk you nak terus belajar untuk naik jadi department manager, because waktu tu sendiri pun dah ada dah. Kita tak ada ganggu you untuk buat department manager punya task, tak ada, because everyone dekat dalam tu yang SM manager dah ada dia punya own department masing-masing. Even assistant manager pun kita dah bagi dia fokus yang di mana bila dia fokus, once dia dah jadi, dah dapat apa yang dia fokus tu, easy untuk dia naik department. Dan dia naik department, ada lagi fokus yang lain. So dia tak ada orang cakap terlalu banyak yang dia nak kena buat as assistant. So ada tak macam, yalah setengah branch tu yalah mana-mana company private kan dia ada target sale kan. Adakah assistant manager juga dia ada tanggungjawab tu untuk dapatkan sale KPI dia kan, berapa ratus ribu sebulan ke macam tu, ada? Kalau untuk KPI tu actually memang kita align daripada Restaurant General sampai dekat assistant. Memang Restaurant General Manager tu, RGM tu sendiri memang akan ada monthly punya meeting dengan dia punya all manager including assistant untuk dia bagi tahu targeted sales. So that means kita punya sistem kamera ni hari-hari memang kita punya 1 jam berapa sales. So RGM tu by right dia dah bagi target dah. Okay, contohnya assistant manager shift open, you akan buat berapa banyak sales. So with that kita tahulah macam mana yang lebih fokus dekat sale ini, sale itu. So lagi senang sebenarnya. So bila kita tahu target, macam everyday dia dah bagi, assistant manager tu sendirilah sebenarnya memainkan peranan. Okay, macam kita kena fokus lebih dekat sini, kita kena cadangkan jual yang lebih lagi untuk kita capai that target. Macam tu. So dia
ada dah RGM memang dah tetapkan dia dah bagi target because monthly meeting tu memang early on the month tu dia dah buat, dia dah bagi everyone punya satu bulan punya target tu memang dah siap. Cuma plan dan tactical assistant manager ke department manager sendirilah yang decide. Okay, so if hari ni I nak banyak ni, so kita kena extra cadang jual. So macam mana? Kita nak kena blast on tarik customer buat party ke apa-apa yang lebih untuk capai that sales. Macam tu. KPI tu sendiri macam contohnya macam kita dekat drive-thru pun ada timer dia kan. So bila ada timer dia tu sebenarnya macam mana nak cakap, dia lebih easy sebab that's why ada crew trainer, crew leader, dia tugasnya membantu untuk capai that KPI. Normally memang crew trainer, crew leader memang sangat membantu lah dari segi KPI penjagaan tu semua. Assistant manager ni cuma gerak memberi arahan dan follow up je, monitor lah orang cakap. Kalau drive-thru tu lambat sangat nak mengadu kat siapa? AJM lah. So dia lambat? Kalau lambat sangat tunggukan queue. Lambat sangat queue, lambat tunggu makanan ke lambat tunggu nak order tu? Alasan tak cukup staff. Aduh kan. Itu yang kita nak bagi adik-adik ini masuk dekat dalam McDonald ni. Nak mantapkan lagi. Okay. So macam assistant manager tu cikgu, kita ada kelas juga cikgu. Kita bukan sekadar macam SIDN ni kelas je, tapi kalau setakat assistant manager nanti kita punya kelas, kita ada kursus kita. Okay, kita akan banyak lagi kita nak beri pengetahuan kepada mereka. Kita pun ada kelas kita juga untuk assistant manager. So kita dah panjang lebar tadi duk cerita macam-macam lah. Abang dah cerita pasal pengenalan semualah. And then sekarang ni mesti adik-adik tertunggu kan apa faedah, apa yang kamu dapat. Okay? Apa yang kamu dapat untuk join SIDN ni. Okay, jom kita tengok. Okay. So, package dan faedah. Okay, allowance sara hidup. Okay, so allowance. Okay, sebanyak RM1,350. Okay, kita akan bagi, McDonald akan bagi allowance. Okay, so bukan allowance saja, malah ada faedah perubatan. Macam adik-adik tengok tadi dekat dalam video tadi. Okay, tak perlu risau jika kalau kamu sakit ke apa ke, you ada faedah perubatan. Okay, khusus keselamatan makanan dan suntikan typhoid kita akan berikan secara percuma. Perlindungan insurans pun sama juga. Okay, dan paling best, makanan percuma disediakan ketika menjalin latihan. Okay, yang bernilai lebih daripada 300 sebulan. Hari-hari adik-adik boleh makan kat McDonald. Okay, secara percuma. Dan pakaian seragam percuma sepanjang program ini. Okay, so ada juga termasuk dekat sini, jika ada outstation, contoh macam adik-adik daripada, ada yang kawan-kawan daripada Johor, daripada Melaka ke mana-mana, dia nak bekerja ataupun dia nak sama belajar dekat McDonald, dekat Selangor ni, kita ada sediakan hostel dan hostel percuma, tak perlu bayar apa-apa. You datang je, masuk je hostel, you bekerja, you belajar, you dapat allowance, you dapat perubatan ni semua. Kita tak ada bayar apa-apa dekat dalam hostel. Okay. So ini adalah PKP faedah adalah. Berminat tak? So macam tadi mungkin ada tertanya, adakah program ni kita kena bayar? Tak perlu. Ini McDonald akan tangguh 100%. Okay, you tak perlu bayar apa-apa. Okay, kadang-kadang ada juga student-student ada juga bila abang interview diorang kata, bang berapa bang kena bayar bang yuran bang? Tak perlu, tak ada yuran apa-apa kena bayar. Malah korang belajar dengan kami dekat McDonald, korang dapat allowance sebanyak RM1,350, dapat faedah perubatan, dapat insurans, dapat makanan, okay, dapat hostel pula yang percuma. Ini yang korang dapat. Gaji minimum RM1,500 tak naik Macam mana cikgu? Oh, itu untuk kru cikgu. Oh, kru. Itu untuk kru. Untuk yang untuk student tak ada. Ini kita panggil allowance. Kita tak panggil gaji, kita panggil allowance. Okey. Ini okay, kalau cakap tadi kalau yalah starting budak 17 tahun boleh masuk kan, student yang 17 tahun boleh masuk, dia bermula.
sebaiknya lah. And then kalau lah ada pelajar diploma ke kan, ialah dia orang kata menganggur tak dapat job lagi kan, dia masuk join ni sama je laluan ataupun ada fast track ke macam mana? Okey, untuk diploma cikgu kita ada pula kita punya program lain cikgu. Oh lain. Kita ada program untuk diploma pula. Tapi yang ni kita tak sarankan masuk lah. Dia ada diploma, dia kena masuk program diploma. Yalah, tak ada mak online sasarannya berbeza lah. Ya betul. Dan ada juga kalau yang degree pun ada program degree juga. Kita ada program kita juga. Maksudnya dia akan fast track lah, dia akan jadi AJM ke macam tu ataupun macam mana? Betul, dia akan dia sama juga, dia akan jadi, dia terus jadi kepada assistant manager, dia tak akan jadi pada crew lah, dia akan jadi assistant manager, then dia akan terus fast track kepada department manager dan kepada restaurant general manager. Okay. Dia ada dia punya laluan dia lagi tinggi sikit lah. Okay, ada lagi soalan Amira ke nak tanya? Sarah, Christina ke? Kita ada Hafiz, Arif, Aidil. Siapa ni? Kinah ke? Amira, Christina, Aisyah. Cikgu yang banyak tanya, bukannya awak. Okey, tak apa. Kita habiskan dulu saya punya slide lah. Nanti kita boleh buat Q&A lah. Boleh, okey. Okey, so terma dan syarat apprentice tidak dianggap sebagai pekerja, tidak dianggap membayar ialah sebanyak RM6.50 sejam ataupun kalau kita kira matematik 650 kalikan dengan 208 sebab sehari akan dalam kelas ataupun bekerja sebenarnya 8 jam lah, 208. Okey, so sebanyak 1350. Okey, peranti akan menerima insentif sebanyak RM500 sekiranya menamakan SKM2 dan SKM3 dengan sekali bayar dengan syarat yang telah ditetapkan syarikat. Pembayar allowance dibayar sekali sebulan dalam kredit account bank. Pembayaran akan dibuat selewatnya 7 hari selepas tamat tema pengajian ditutup. Okey, selanjutnya gaji akan masuk, allowance akan masuk pada awal bulan lah, 2 atau 1 hari bulan akan masuk. Okey, cuti yang diambil oleh peranti adalah tidak berbayar. Okey, peranti disyarat memakai pakaian seragam telah disediakan syarikat. Okey, pelajar layak menerima 3 helai pakaian seragam. Tempoh latihan selama 18 bulan. Okey, tempoh latihan 6 hingga 8 jam sehari, 6 hari seminggu sehingga tamat. Pihak syarikat akan menamakan latihan sekiranya peranti gagal menghadiri atau no show melebihi 3 kali tanpa alasan yang kukuh atau terlibat dalam sebarang kesalahan disiplin atau jenayah. Jika pekerja perantis ditamatkan latihan oleh syarikat atas sebab disiplin, jenayah atau menamakan program tanpa kebenaran syarikat, bayaran ganti rugi akan dikenakan. Okey, perantis layak mendapat bayaran allowance tambah jika menjalani latihan pada hari cuti umum. Okey, atau cuti am lah. Perantis tidak boleh dijadualkan latihan lebih masa overtime. So dia perantis kan, so dia tidak boleh dijadualkan, okey, untuk overtime lah. Penukaran tempat latihan tidak dibenarkan. Contoh macam memang pada sarjana putra dia, so kat sarjana putra saja dia tak boleh ubah-ubah lah. Waktu latihan praktikal adalah tertaluk mengikut waktu shift restoran. Cuti rehat minggu tertaluk pusingan shift restoran. Perantis kebiasaannya dijadualkan bercuti pada hari cuti umum, tetapi jika perantis bersetuju untuk menjalankan latihan praktikal tersebut, syarikat membayar allowance sebanyak sekali ganda. Contoh macam cuti raya. Okey, kita akan bayar untuk kalau nak cuti boleh cuti, kalau tak nak cuti, nak kerja, kita bayar double pay lah. Peranti layak menuntut kos rawatan, okey, pesakit luar tidak melebihi RM25 sebulan. Kos perjalanan pergi dan balik tempat latihan adalah tanggungjawab perantis. So ini macam kos untuk yang mana ulang-alik lah. Kalau duduk hostel, kita akan bagi duduk hostel. Okey. So last, ada satu lagi video. This is McDonald's Malaysia. This is my McDonald's. We aim to become our customers' favorite way and place to eat. And
and our people's favorite way and place to work. At McDonald's, we believe in creating lifetime careers. Our people are our top priority, and we are committed to their development and career growth. McDonald's sebenarnya not only focus on sales. Ulah pun patah தெரியும் how far McDonald's develop its people. Di McDonald's kita memberi peluang yang sama rata kepada semua golongan, tidak kira lah golongan keluarga emas, golongan muda ataupun golongan istimewa. 跟一般年轻人工作，我觉得自己很年轻，很有活力。虽然我们工作方式不同，但我们的想法都是一样。 We are like family. We call it Mac family. When there is fun working environment, people are passionate and motivated to come to work. McDonald's Malaysia, my McDonald's. Okay, so habis saya punya slide. Okay, so cikgu kita boleh buka untuk QA session. Ada apa-apa soalan tak? Nak tanya? Tadi Amira dah tanya tapi cikgu dah tanyakan. Aisyah, Wani. Arif nak tanya apa-apa? Fatin, dekat chatbox ada apa-apa soalan? Ada tapi cikgu dah tolong tanyakan untuk Amira 1,500 gaji basic. Oh, okey. Itu untuk yang full time, lah. Untuk yang perantis memang kita ada allowance sebanyak 1.3. Maksimum gaji AGM boleh berapa? Paling tinggi Mak dia boleh bagi. AGM basic AGM paling maksimum kita bagi 4K cikgu. Berapa 4K? Maksimum ke minimum? Maksimum. Itu minimum. Minimum 4K. Minimum 4K. Maksudnya kalau nak pegang branch kena jadi AGM lah. Betul cikgu. So tanggungjawab dia lagi besar lah. Dia kena handle segala-galanya lah. And then dia akan datang oleh HQ ataupun dia boleh pilih mana-mana branch yang dia nak. Oh, itu HQ yang akan decide. Yang decide. Okay. Itu HQ yang akan decide. Kau macam Petronas kan dia sendiri punya tempat kan. Tapi basically semakin tinggi dia punya level tu, dia punya benefit tu semakin tak disangka-sangka lah dia punya benefit tu. Kalau tanya dengan Abang Haikal, jangan tanya benefit dia tu susah lah nak cakap sebab dia punya benefit tu. Saya pun daripada operation sebelum ni cikgu. Okay. Saya pun adalah bekas AGM sebelum ni. Saya jaga dekat Menara PKNS PJ sebelum ni. Okay. McDonald's sana. So saya dinaikkan pangkat kepada regional recruiter. Okay. So saya punya jiwa saya more kepada people. Saya suka handle people. So saya kepada HR lah. So kita tukar department kepada HR. Sila macam tu. Betul. That's why lah kita macam bukan saja kalau dekat McDonald je tak ada. Kita akan banyak cabang juga. Kita ada banyak department. Kita ada purchasing, kita ada marketing, kita ada training. Dekat McDonald ni besar lah. Okay. Ada soalan tu kat chatbox tu. Okay, andai kata kalau saya ambil diploma culinary, boleh ke kalau saya mohon untuk bekerja tanpa ikut program? Okay, Aidil Ikhwan, good question juga. Okay, kalau contohnya awak ada diploma in culinary, awak memang terus boleh apply kepada management training. Management training tu kita daripada assistant awak pergi kepada department manager yang macam Abang Haikal mention tadi lah. Kalau awak ada diploma, awak punya program lain lah. Dia bukan under SLDN, dia direct kepada management training. So dekat situ awak tak perlu dah jalani yang crew trainer, crew leader. Because dengan diploma tu sendiri, lagipun bidang awak tu memang makanan. So awak terus boleh apply kepada management training sahaja. Untuk adik, apa ni nama dia? Aidil Ikhwan.
Dari segi cuti senang ke kerja McDonald ni? Kadang-kadang, yalah macam tu biasa kerja, yalah kalau government kita seminggu 5 hari je kerja. Kalau macam di McDonald berapa seminggu? Berapa hari? Okey, untuk parentis ni dia akan bekerja 6 hari lah. 6 hari seminggu lah. 1 hari akan cuti lah. Macam assistant manager, dia akan dapat 2 hari juga cuti. Tapi cuti dia bukan cuti waktu cuti umum lah. Maknanya cuti umum tu susah sikit nak dapat dan bukan Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad tu kita more fokus kepada customer kan. So banyakkannya kalau cuti pun weekday. Tapi dia akan dapat cuti juga. Sebulan dia akan dapat cuti full weekend dan satu lagi split weekend. Dia akan dapat juga dalam sebulan. Itu peranan AEM dulu. Betul. Okey, Arif. Soalan apa Arif? Okay. Orang yang bekerja ikut program ni boleh ke ada side job atau side business? Okay. Side job atau side business kalau side job tu maksudnya buat 2 kerja ke dalam 1 hari. Kalau side business tu mungkin awak just online kan. So maybe phone je, tapi kalau 1 hari awak ada 2 kerja tu sebenarnya tu individu kan, Haikal. Sendiri individu lah kalau 2 kerja, kalau awak boleh commit dan terbiasa mungkin tak ada masalah untuk awak. Tapi kalau dia mengganggu sesi exam, sesi training dekat program awak ni, so maybe tak digalakkan lah untuk awak buat 2 kerja. Betul. Okay. So, boleh je, tak ada masalah you nak buat side job. Yelah, abang tahu faktor ekonomi sekarang, okay, 1.3, alamak 1.3 kita nak makan apa je, betul. Okay, abang tahu korang punya life korang macam mana. Okay, boleh, tak ada masalah. You ada inisiatif nak tangguh diri you sendiri, tak ada masalah, boleh. Tapi asalkan tak mengganggu. Tak mengganggu you punya kelas, tak mengganggu you punya kerja. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, right. Ada lagi soalan? Next. Next question. Aisyah Iwani daripada CMSK Section 3 Bandar Kinrara. Arif Daniel. Aisyah Iwani tadi. Aisyah Iwani. Aisyah Iwani tadi daripada Kinrara Arif, ya jam 3. Dah ada kalai tadi, tak keluar tadi SMK Pulai Perdana Johor. Okay, so kalau apa-apa dekat slide tu ada barcode. Okay, kalau betul-betul berminat, okay, boleh scan barcode tu dan apply dekat dalam tu. Kita apply online lah. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan lain, mungkin kat sini korang malu ke apa ke, dekat situ ada nombor saya, nombor Abang Haikal ada dekat situ. You boleh just text Abang Haikal, you boleh WhatsApp. Okay, tak ada masalah. Abang memang boleh je layan 24 hours. Abang boleh layan. Okay, so tak ada masalah lah. Okay. Betul. Cuma dekat yang cuti tadi saya nak tambah, contoh kalau ada mungkin ada macam nak attend kenduri ke, nak balik kampung ke, boleh, tak ada masalah untuk mohon cuti tu. Kita hantar je form cuti dan nanti kita punya RGM akan luluskan ke tak approve ke. Tapi basically biasanya kalau 2 hari ke 3 hari kita approve je. Biasa tak ada masalah lah untuk request cuti. Kalau untuk event-event tertentu kan yang penting untuk dihadiri tu, tak ada masalah. Dalam video tu kan yang ayah dia pergi tengok McD kan. Itulah sebab anak dia tak balik kan, PKP hari tu tak jumpa, so ayah dia datang terkejut dia. Tiba-tiba dia bagi dekat ayah dia kat drive-thru. Betul dia. Itulah. Boleh je, tak ada masalah cuti tu. Boleh je, manager boleh adjust. Betul. Bagi dia orang. Okay, link abang ada share link tu, abang dah share dekat dalam chat. Boleh save link tu. Kalau berminat boleh apply dekat situ lah. Yalah, mungkin kalau tidak anda pun mungkin kepada adik-beradik ataupun saudara mara, kawan-kawan yang di luar sana lah, insyaAllah promote. Betul. Okay, terima kasih. Ada lagi Puan Fatin makluman ke apa, Cik Haikal?
Okay, yang terakhir. Tak ada apa-apa cikgu. Kalau mungkin ada nak tahu, nak lebih lanjut ke, mungkin saya punya apa presentation hari ni tak berapa bagus ke apa ke, kalau tak berapa jelas boleh je text saya, ada nombor yang tadi saya bagikan tadi tu. So boleh je tanya saya, tak ada masalah. Tempatnya okey untuk budak yang kita kena program untuk satu murid ataupun kelas yang mungkin dia bukanlah dia punya kecenderungan ke bidang akademik kan. Betul cikgu. Kita akan kumpulkan dia dalam satu masa and then kita brief lagi sekali macam ni. Boleh cikgu. Dia face to face lagi senang cikgu actually. Kalau dekat dalam ni macam Tangan. Boleh. Mungkin ke kanan dia semua ni kan. Diorang pun tak nampak muka saya pun tak nampak muka diorang, tak tahu diorang dia macam tu lah. Betul. Cikgu Suzy nak tanya apa-apa? Cikgu Suzy? Tak ada apa, tapi saya rasa lain kali kita buat, Taufik kita buat siang hari kot kan? Oh nak buat waktu petang. 3 petang tu. Waktu tengah hari. Kan? Boleh cikgu Suzy boleh kot. Nak rasa macam perlulah kita buat lagi sekali. Boleh tak ada masalah. Cikgu Suzy invite je kami. Saya Betul. boleh je masuk dalam jadual saya. Saya boleh Kita buat banyak je tak apa. Yang penting murid-murid kita tak ada yang tercicir. Dan satu yang kalau yang tak dapat masuk akademik pun at least dia ada jalan lah. Dia ada jalan. Betul. Actually itu sebenarnya sangat penting lah, because ada some of them yang tak berapa in academic ni, dia macam feeling down kan, tak tahu hala tuju dia dekat mana. So dia pun tak ada pendedahan, tapi since ada cikgu dia yang very concerned pasal dia punya future, so kita pun berterima kasih lah sebab kita boleh bagi explore dekat dia benda macam ni kan. Tak ada dia fikir mana hala tuju dia. Kalau perlu bagi tahu kat parent lagi bagus kan. Lagi puas hati kan. Bagi Betul. ada dia parent lagi kuat. Lagi kuat lah sebab parents kan sometimes dia pun tak nak anak pergi jauh. Maybe yang rural area sini pun ada choice 3 MACD yang nearest, Putra Heights ada, Taipan ada, Main Place ada. So that dia pun grow depan mata, pergi pun sana sini pun depan mata kan. Faham. Takut masyarakat faham hanya SPM je jalan kan, padahal ada banyak jalan lain. Betul cikgu. Betul. Sekarang zaman ni kan, kemahiran TVET ni semua ni. Okay, memang kita akan collaborate lah insyaAllah Cik Aikal dengan Puan Fatin maju berdekat lagi lah mudah kan untuk pergi sekolah saya. Sama-sama cikgu. Saya ucapkan betul-betul terima kasih kepada cikgu yang sudi betul-betul join dengan kami. Kami pun sangat-sangat, saya pun actually saya first time buat benda ni macam ni. Saya first time. Yang kita kena terima accept kan dekat new normal kan dalam hidup. Betul. Tak apa, insyaAllah tak lama lagi cikgu. Kita nak yang kembali normal lah. Betul, insyaAllah. Pastinya kita akan collaborate insyaAllah bulan puasa raya ke apa semua adalah program berterusan lah insyaAllah. Boleh cikgu. Cikgu roger je. Cikgu bagi tahu je. Beres insyaAllah. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Cikgu Suzy. Terima kasih semua cikgu. Terima kasih Taufik. Thank you Nur Amira. Terima kasih Amira. Sarah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Salam.